Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita bertemu dalam majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada tajuk kita bina komunikasi yang baik berteraskan kepada panduan daripada surah As-Sajdah, dan sudah tentunya kita bagi ayah-ayah yang berada pada hari ini kita ingin memastikan panduan kita dalam memimpin keluarga ini adalah berteraskan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi ibu-ibu yang bersama yang menonton pada hari ini di Facebook, di YouTube ataupun di depan kaca TV, kita doakan agar kepimpinan bagi sang suami, bagi si ayah adalah panduannya daripada Al-Quran, sehingga kan kita semua satu keluarga dapat masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel. Saya ingin mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. sihat. Kita dah di hujung-hujung Ramadan ini Betul. insya-Allah ya, dan juga kepada saudara Muhammad Fayad bin Fauzi. Selamat datang Fayad. Ya, terima kasih. Saudara Fayad adalah Johan Qiraat Sab'ah Bitaranum program Adni peringkat kebangsaan 2020, dan kita akan sama-sama mendengar dan juga tuan-tuan dijemput untuk membaca bersama ayat 28 hingga 30 surah As-Sajdah pada halaman 417 untuk sama-sama kita menghayati, memaknai ayat ini dalam kehidupan kita seharian. Kita mulakan dengan bacaan ayat 28 hingga 30 bersama saudara Fayad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 28 hingga 30 daripada surah yang ke-32, surah As-Sajdah, yang maksudnya pada ayat 28, dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika engkau orang yang benar? Inilah pertanyaan daripada mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kebenaran. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kita ingin rungkaikan ya, bagaimana dalam tajuk kita bina komunikasi yang baik, bagaimana komunikasi kadang-kadang boleh digunakan untuk keburukan, tetapi kita nak belajar bagi ayah untuk kita belajar komunikasi yang baik. Sebelum kita menghadamkan ayat ini, mari sama-sama kita dengarkan perkongsian daripada seorang ayah, mantan ketua pengarah JAKIM, bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nordin bin Ibrahim. Kita saksikan video paparan. Kalau di peringkat 1 hingga 7 tahun ni, sebelum memajis atau pergi kepada baligh, banyak cabarannya lah, maknanya perlu kita lalui. Mak bapak kena jadi model dalam rumah tangga.
cara berkomunikasi suami isteri ya. Kalau tengok mak ayah tu selalu bercakap kasar misalnya, mungkin akan mempengaruhi anak-anak, tabiat mereka. Jadi kita pastikan komunikasi berjalan dengan baik, memanggil anak dengan penuh kasih sayang ya. Dalam Quran pun disebut ya bunayya, banyak dalam surah Luqman kan, wahai anakku. Jadi kita banyak belai mereka, banyak berikan dorongan kepada mereka sehinggalah mereka hala kedewasa lah. Jadi kalau lihat dalam surah Luqman yang sebutkan tadi, ada 5-6 perkara yang disebut. Saya sebut secara ringkas saja. Di antara ialah la tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Itu asas. Kerana bila lahir insan itu, yang penting adalah iman kepada Allah. Jangan dia kufur. Itu asas. Kalau dia kufur menjadi orang kafir, akhirnya masuk neraka. Itu fail lah kita sebagai mak ayah. Itu satu. Ya. Yang kedua, ya bunayya aqimus solah. Misalnya disebut juga dalam surah Luqman tersebut. Dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang itu sebagai asas ibadat. Jadi pertama tadi, la tusyrik billah tadi adalah akidah. Yang kedua, dia bina ibadah, iaitu solat. Ibadat ni boleh katakan, orang kata the cream of ibadat lah. Maknanya apa-apa ibadat tu bermula pada solat. Jadi disebut situ daripada awal, solat. Solat disebut. Dididik. Daripada kecil, diasas untuk solat dengan dia. Dan ketiga disebut dalam surah Luqman juga tentang aspek ketiga dari segi adab. Ya. Komunikasi, segi adab, akhlak dan sebagainya. Kan? Supaya berbaik-baik dengan mak bapa, ibu bapa ya, yang telah mengandungkannya. Dan juga ada segi jangan sombong. Ya. Lepas tu buatlah perkara yang makruf, jauhi yang mungkar. Itu di antara adab-adab yang disebut dalam surah Luqman sebagai asas. Di antaranya ialah melalui kesabaran. Sabar itu penting sebagai satu perkara yang menjadi resepi dalam keharmonian rumah tangga. Baik apa situasi sekalipun, sama mendidik anak, yang sehari-hari, hari demi hari kita bersama keluarga, ya. Semua itu perlu kepada kesabaran. Dan perlu kita juga muhasabah dirilah. Di mana sebenarnya apakah faktor yang boleh menyebabkan kita berlaku masalah dalam rumah tangga, ya. InsyaAllah dengan muhasabah tersebut kita akan dapat menilai balik. Jadi kadang-kadang kita ni ada perasaan ego, ya, ada perasaan bangga diri, ya. Ada kadang-kadang tersilap tak ambil berat tentang anak-anak ataupun isteri. Jadi perkara-perkara itu bila muhasabah kita akan lihat balik. Dan dalam hal ini kita perlu atur strategi untuk merapatkan hubungan antara satu sama lain dengan isteri, ya. Mungkin dengan keluarga, saya sekali bawa dia bercuti, buat dalam bentuk informal, orang kata bersuka-suka, sonok-sonok sikit sambil ya santai, riadah dan sebagainya. Itu sangat penting, bawa dia keluar makan dan sebagainya. Itu sebagai mewujudkan satu kegembiraan dalam keluarga. Setiap hari kita kena amalkan doa tersebut. Doa kepada isteri dan keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang kita boleh amalkan, wajib kita amalkan setiap hari. Jadi perkara ini kena diimbangkan. Kita walaupun dah ada media sosial, contohnya kita boleh pakai video call dan sebagainya, tapi berjumpa secara bersemuka itu kita kena rancang. Maknanya kalau kita duduk tak jauh dekat-dekat semua ni, kena duduk sekali-sekala, sebulan 2 kali ke dengan anak-anak, cucu dan sebagainya. Tak boleh nak mengharapkan pakai video call dan sebagainya. Sahajalah, walaupun itu sebab membantu sebenarnya, ya, dari segi positifnya. Jadi kita kena programkan mereka supaya dapat juga berjumpa di hujung minggu, bawa dia tadilah. Ini dapat membantu kita untuk memperkukuhkan lagi dengan cara komunikasi macam ini. Jadi kalau kita banyak kali jumpa, menyebabkan kita banyak lebih mesra dan sebagainya. Begitulah perkongsian daripada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nordin bin Ibrahim, seorang ayah dan mantan Ketua Pengarah JAKIM, bagaimana tentang kepentingan komunikasi yang baik. Dan kita ingin melihat kepada surah As-Sajdah ayat 28 sebentar tadi, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin.
juga di sini ada komunikasi, tetapi apa isi daripada komunikasi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, saudara Fayyad yang saya hormati, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, kalau kita perhatikan daripada ayat yang ke-28 tadi, yang ke-27, wa yaquluna mata 28, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Ayat ini secara intipatinya menceritakan tentang persoalan yang ditimbulkan oleh kaum yang menentang itu, orang-orang kafir itu, tentang bagaimana akan datangnya bilalah datangnya hari kemenangan ataupun hari kiamat tersebut ataupun hari pembukaan tersebut. Jadi antara key point yang penting ataupun pengajaran, elemen yang penting yang ada dalam ayat ini adalah persoalan yang ditimbulkan. Seakan-akan mereka itu bertanya, iaitu tentang apa yang disampaikan oleh para nabi itu sendiri. Jadi sebagai seorang ayah, antara elemen ataupun perkara yang boleh, unsur yang boleh kita ambil daripada ayat ini adalah tentang persoalan. Persoalan yang ditanyakan oleh mereka, begitu juga dengan ayah. Persoalan ni sebenarnya daripada banyak aspek. Kalau kita tengok, seorang ayah itu peranannya bukan sekadar ni mempersoali, jangan jadi soal siasat. Nanti anak ingat jadi soal siasat pula. Jadi anak rasa terkongkong. Kalau kita tengok sebenarnya, konsep observation, pemantauan ini berlaku juga disebutkan dalam Al-Quran, yang mana Nabi Zakaria dia memerhatikan apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Maknanya setiap kali Nabi Zakaria masuk sahaja kepada mihrab, tempat beribadah Sayyidatina Maryam, itu didapatinya ada rizqa. Dalam penafsirannya diceritakan tentang buah-buahan yang tidak ada pada musim tersebut. Kalau musim tu musim panas, tiba-tiba buah yang datang musim sejuk punya buah. Jadi Nabi Zakaria rasa hairan. Nabi Zakaria tanya, aina laki hadha? Anna laki hadha? Daripada mana engkau dapat buah-buahan ini? Qalat huwa min indillah. Perhatikan dekat sini, Nabi Zakaria dia monitor, dia observe anak dia, dan dia bertanya apa-apa unsur yang dia rasakan perlu diperhatikan terhadap perkembangan seorang anak itu sendiri. Lalu ditanyakan kepada Sayyidatina Maryam, anna laki hadha? Daripada mana engkau dapat ini semua? Lalu Sayyidatina Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini semua adalah daripada Allah Ta'ala. Jadi kita dapati di sini peranan seorang ayah ditampilkan melalui kisah Nabi Zakaria yang disebutkan dalam surah Ali Imran kalau tak silap saya, menceritakan bagaimana monitoring ataupun observation tu berlaku dan persoalan tu berlaku. Tetapi persoalan macam disebutkan di sini, jangan sampai anak merasakan dia ni berada dalam keadaan terkongkong, nanti takut dia lari daripada rumah pula kan. Dia rasa macam terkongkong aja, dia akan lari daripada rumah. Dan juga satu kisah yang menarik yang suka saya kongsikan dekat sini adalah kisah yang berlaku dengan Saidina Umar. Saya selalu panggil hadis ni sebagai hadis teka-teki. Hadis teka-teki. Hadis teka-teki ni sebab Rasulullah macam bagi teka-teki kat para sahabat. Rasulullah tanya kepada para sahabat, inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha. Rasulullah kata dalam banyak-banyak pokok ada satu pokok yang daunnya tidak gugur. Saya kira tuan-puan pernah dengar dah, saya dah cerita dah kisah ni. Ada satu pokok yang daunnya tidak gugur. Macam orang Melayu lah. Dalam banyak-banyak sungai, sungai apa yang tajam? Sungai Lembing. Katakan macam tu kan. Sebab dia dalam banyak-banyak ada satu. Dalam banyak-banyak sungai, sungai apa yang mahal? Sungai Mas, Sungai Wang katakan macam tu. Sungai Wang katakan macam tu. Jadi Rasulullah tanya dalam banyak-banyak pokok apa yang daunnya tidak gugur? Para sahabat tidak boleh menjawab, ada yang teka macam-macam. Lalu Rasulullah kata, innahan nakhlah. Ianya adalah pohon tamar. Tetapi Saidina Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ni, dia kata fawaqa'at fi qalbihi anna nakhlah. Aku dah tahu dah benda tu nakhlah, tapi dia tak jawab. Dia tak jawab. Jadi bila balik tu dia cerita dengan ayah dia, Saidina Umar. Yang saya sangat suka sebab karakter Umar ni orangnya garang. Kita tahu dah garang ni, ayah yang garang kadang-kadang dia tak bersembang dengan anak, tak ada komunikasi dengan anak. Komunikasi dia hanya macam tu aja. Ayah nak makan? Macam tu aja. Komunikasi dia memang tak ada wording, tak ada words pun. Tapi nak ceritanya Saidina Umar sembang anak dia. Bahkan dia tanya anak dia, kenapa kau tak cakap? Nampak tak? Dia tanya anak dia tadi. Dan berlaku proses komunikasi dan pertanyaan. Macam ayat tu tadi ada pertanyaan. Macam kisah Nabi Zakaria tadi ada pertanyaan. Saidina Umar ni orang yang garang, kerjanya nak da'ni adrib unuqa, nak penggal je kepala orang ni, tapi dengan anak boleh communicate.
Maknanya kita ambil pengajaran seorang ayah, jangan terlalu banyak sangat tengok telefon. Yang ini sebenarnya pengajaran untuk diri saya juga. Kadang-kadang orang rumah kata, asyik tengok telefon, tengok Facebook apa, sembang sikit. Ataupun ada waktu kita bersembang dengan anak-anak. Ambil waktu yang quality time tu, tengah makan ke, tanya dia buat apa ke. Walaupun sebenarnya soalan tu sama, dia dah tahu dah. Ayah nak tanya tentang kerja rumah ni, dalam kereta belajar apa, dia dah tahu dah semua. Tapi sekurang-kurangnya ada proses komunikasi, ada pertanyaan. Hari ni belajar apa, cikgu kata apa, kawan-kawan rasa seronok ke tak. Sekurang-kurangnya ada itu. Itu pengajaran yang mungkin kita boleh ambil daripada ayat yang ke-28 surah As-Sajdah. Baik, terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi ya, bercakap tentang wayaqulun sebentar tadi, mereka bertanya ya, mungkin pertanyaan mereka ini adalah untuk mencabar. Betul. Ya, tetapi kita nak mengambil bahagian komunikasi bagi seorang ayah itu bukan mencabar, tetapi untuk merapatkan hubungan. Betul. Ya, dan membina ruang komunikasi bersama dengan anak, dengan pasangan, kerana itu adalah satu aset yang berharga, dan aset inilah yang kita akan manfaatkan dalam kehidupan kita seharian. Apatah lagi bila bercakap tentang hubungan, betul ya, hubungan Betul. antara anak dengan ayah, ayah dengan ibu, penting untuk kita meneruskan kehidupan secara bersama-sama. Dan bercakap tentang komunikasi ini, mungkin kalau saya bersama dengan saudara Fayad, seorang individu yang mendalami Quran ya, saudara Fayad, mungkin banyak-banyak komunikasi bersama ayah. Ini bersama ayah kan. Ya. Mungkin ada satu dua perkataan yang Fayad ingat betul-betul, yang masuk dalam pemikiran, dalam hati. Biarpun Fayad bila dah sampai ke Darul Quran, dah jauh daripada ayah kat Kedah, Fayad dekat Kuala Kubu Baru, tapi perkataan itu termatri di dalam dada, dalam jiwa Hafiz. Apa komunikasi itu? Terima kasih yang ayah saya bagi pada saya. Yang saya ingat, ayah saya kata jaga agama. Bila kita, contoh saya ni duduk kat kampung, bila keluar merantau ni, keluar ke mengaji ke mana, jaga agama tu, jangan tinggal agama. Bila kita jaga agama ni, kita akan mudahlah hidup ni. Jaga agama ni, ayah saya memang akan pesan lah benda macam ni. Bila jaga agama ni, semua benda ni saya akan teringat semua tu. Terima kasih ucapkan pada saudara Fayad. Jadi itu adalah kesan daripada ayah selalu mengulang ya, perkataan untuk menjaga agama itu. Bagi anak kadang-kadang cakap sekali tak ingat, Dr. Sanusi ya, cakap dua kali tak ingat, tetapi pengulangan itu memberi kesan. Dan bercakap tentang komunikasi ini, kita nak melihat kepada apa kesan doktor ya, dari segi jangka masa pendek sampailah jangka masa panjang, bila ayah ini banyak berkomunikasi dengan anaknya. Pasal kadang-kadang waktu kecil bercakap, tapi bila anak dah masuk peringkat remaja tu, dia tak bercakap pula dengan ayah. Macam mana ayah sedar bahawa ini penting, saya kena usahakan juga untuk bercakap dengan anak? Silakan. Baik, yang ni satu soalan yang menarik. Sebenarnya komunikasi akan berlaku pada setiap peringkat. Maknanya daripada anak tu kecil lagi, kalau boleh daripada kecil kita bawa dia pergi ke solat ataupun antara perkara yang kita boleh lakukan adalah dengan kita sentiasa berbincang dengan dia. Kalau waktu kecil macam saya sebutkan tadi, ada kalanya kita boleh bincang dengan dia ketika dia balik daripada sekolah ataupun ketika mana dia berada dalam keadaan yang santai. Yang ni yang kita perhatikan. Ada keadaan-keadaannya yang kita boleh bantu untuk memastikan anak kita ni berkomunikasi dengan kita. Waktu kecil ni ada, pada pandangan saya, waktu yang paling mudah. Waktu yang paling mudah ni maksudnya kita ajak dia pergi solat pun dah cukup dah. Maknanya sekurang-kurangnya komunikasi tu membina, tak semestinya dengan bercakap. Sebab kecil-kecil ni dia tengok contoh aja. Macam ayah saya waktu kecil tu, kalau dia nak suruh kita sampai di masjid, dia kadang-kadang dia bagi saya RM1 ataupun dia bagi saya shilling supaya saya letak kat masjid. Sekurang-kurangnya itu adalah, walaupun komunikasi tak bersuara, tapi dia mendidik kita memberi itu dalam keadaan komunikasi dia secara fizikal macam tu. Tetapi bila dah besar, dah sekolah menengah, dia dah tak buat macam tu. Dan kita pun dengan anak sekolah menengah, kita susah sikit kita nak buat benda-benda yang secara fizikal macam ni. Kita akan dapat melalui waktu sekolah menengah tu mungkin melalui perbincangan dah. Ataupun kita dah boleh berbincang dengan perkara yang dia suka. Mungkin bila sekolah menengah, dia dah sampai tahap suka tengok bola. Ada masanya ayah ni perlu juga untuk mengetahui perincian tadi. Kalau kita bincang tentang perincian tentang anak-anak, ayah dia kena tahu
Kalau anak dia suka Manchester, kena tahu Manchester sikit. Manchester. Kena tahulah sikit tentang minat dan apa yang dia boleh, maknanya kata pembuka untuk dia bersembang dengan anak dia. Kalau anak tu suka ML, kena bincang ML juga. Kena bincang benda yang dia suka lah pada pandangan saya. Sekurang-kurangnya dia ada satu ruang untuk kita bawa masuk sebelum kita pergi kepada perbincangan seterusnya. Ada minat ataupun pembuka bicara kita tu nak bincang dengan dia, sama ada dia suka, kalau dia suka main game ni, kadang-kadang zaman sekarang budak-budak suka main game kan, mungkin kita kena tanya juga. Sebab saya pernah pergi satu talk, ada coach tu ataupun speaker tu, dia kata apa kata ustaz duduk sekali tengok dia main game, dia kata macam tu. Sebab kita nak tahu, dan sebenarnya tak ada apa-apa pun, kecuali kalau game-game yang mungkin kadang-kadang ada gambar yang tak elok tu semua, kita tak kasih dia main. Tapi sekurang-kurangnya kita bersama dengan dia, ada benda yang kita boleh bincang dan sembang dengan dia, sehinggalah dia besar. Yang ni yang saya kira sebenarnya seorang ayah, dia pandai membahagikan tu tadi. Ruang dia waktu kecil macam mana waktu besar. Dan bila dah, even dah kahwin pun, kalau saya tengok Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah tu, Rasulullah masih lagi ajak pergi salat. Kan kita bila kita belajar ayat surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintahkan anak kamu ataupun ahli keluarga kamu supaya mendirikan salat. Kalau tak silap saya, Imam Qurtubi kata, dia kata memang Rasulullah bila turun ayat tu memang diketuknya rumah Fatimah, sekalipun Fatimah dah kahwin waktu tu. Dah kahwin dah, maknanya ada komunikasi. Kadang-kadang kita rasa macam bila dah kahwin ni tak boleh lah nak masuk campur. Kan ingat tak waktu Fatimah bergaduh dengan Saidina Ali, Saidina Ali merajuk ke masjid, dia baring ke masjid, Rasulullah pujuk Saidina Ali nak tunjukkan macam ada komunikasi juga walaupun telah berkahwin. Jadi setiap fasa tu ada peringkat dia dan ada kaedah komunikasi dia. Saya nak cakap secara perinci pun tidaklah pakar sangat dalam bidang komunikasi terhadap anak-anak, tetapi saya tengok sebenarnya mungkin begitu. Waktu saya kecil, saya rasa saya tak banyak bersembang dengan ayah saya. Kerana ayah ni memang sama juga, saya tengok anak-anak saya pun waktu kecil ni dia lebih banyak bersembang dengan mak. Kalau call pun mungkin dia akan call mak dia daripada asrama macam tu kan. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya kita ada bonding yang tertentu dengan dia. Waktu makan ke, kita suruh dia, ataupun kita bersukan, riadah, main bola dengan dia ke, ada benda-benda yang kita boleh. Kerana saya yakin sampai satu tahap nanti, anak tu bila dah sampai tahap perbincangan, dia akan ada satu masanya dia akan berbincang dengan ayah dia. Jadi kat situlah saya kira peranan ayah. Mungkin waktu kecil dia lebih selesa dengan mak, tak apalah mak dia bersembang, mak akan sampaikan kepada kita. Tetapi bila dah besar nanti, ayah tu sekurang-kurangnya mesti juga bercakap ataupun ada komunikasi. Kalau kita tengok dalam Quran pun memang banyak kaedahnya para nabi itu berkomunikasi dengan anak-anak. Baik, terima kasih ucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi menceritakan tentang bagaimana sebenarnya kita perlu berkomunikasi ya, mengikut tahap-tahap yang pelbagai, dan ada bezalah Ustaz ya. Ada yang komunikasi verbal secara lisan, ada komunikasi non verbal ya, yang disampaikan tadilah ayah Ustaz bagi apa RM1 RM1 tadi itu untuk dimasukkan dalam tabung. Perkara-perkara tersebut adalah komunikasi. Bukan semestinya mesti bercakap saja ya, ataupun berceramah ke, dia mengikut kepada keadaan, dan itu amat penting untuk kita memahami komunikasi tetap berjalan malah bila anak sudah pun berumah tangga. Maksudnya dah dewasa Ustaz ya. Masih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memantau ataupun follow up ya tentang terutama bab-bab yang wajib, terutama berkaitan dengan solat, dan ini adalah seruan bagi ayah yang mempunyai anak yang dewasa, remaja, yang kecil, terus berkomunikasi pada bab-bab untuk mendekatkan lagi hubungan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berehat sebentar lagi kita akan berbincang bagaimana pula kalau katakan ada anak yang mungkin dia tidak mahu bercakap dengan mak ayah, tapi dia dah mula bercakap dengan orang di luar, lebih percaya pada orang luar. Kita akan sama-sama susuri dalam Majlis Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid
Kembali kita dalam Majlis Ayah pada hari ini untuk sama-sama kita membincangkan tajuk Bina Komunikasi yang Baik. Salah satu kemahiran yang penting, salah satu daripada perkara yang penting dalam sebuah rumah tangga untuk kita sama-sama bagi ayah membina keluarga masuk syurga sekeluarga. Sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada ayat 28 daripada surah Sajdah, dan kali ini kita nak melihat satu lagi daripada surah Luqman, surah 31, ayat yang ke-13, menceritakan sosok tubuh seorang ayah bernama Luqman, bagaimana beliau berkomunikasi dengan anaknya sebagai panduan kepada ayah-ayah yang bersama pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita dengarkan ayat 13 bersama saudara Fayad pada hari ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ayat yang ke-13 daripada surah yang ke-31 surah Luqman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sewaktu dia memberi pengajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kita ingin mendalami kepada ayat ini untuk mendalami lagi tentang teknik komunikasi di dalam Al-Quran bersama dengan Dr. Ahmad Sanusi. Doktor, kalau boleh jelaskan, dalam ayat ini ada perkataan qala, ya, dalam masa yang sama ada perkataan ya'idhuhu, kan, wa huwa ya'idhuhu. Apa beza qala, ya'idhuhu, kemudian disiplin komunikasi yang boleh diambil oleh ayah-ayah pada hari ini? Silakan Doktor. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kalau kita perhatikan lafaz qala ni secara umumnya membawa maksud berkata-kata. Ketika mana Luqman berkata-kata kepada anaknya. Tetapi dia berbeza dengan lafaz ya'idhuhu. Ya'idhuhu ni mau'izah juga, iaitu satu peringatan. Maknanya saya kira cerita itu adalah cerita mengenai tentang Nabi Sulaiman. Sayyidina Luqman ini tadi, ataupun Nabi Luqman ini, ataupun Luqman ini tadi, dia memberitahu kepada anaknya dalam keadaan dia memberikan peringatan. Jadi saya nampak ya'idhuhu ni adalah satu konsep ataupun satu elemen yang membawa kepada penegasan. Dia memberikan satu penegasan bahawa jangan langsung syirik kepada Allah Ta'ala. Ini adalah perkara yang paling asas, ataupun seakan-akan dari aspek komunikasi, dia menceritakan kepada kita seorang ayah apabila dia melibatkan isu mengenai tentang akidah, maka seorang ayah seharusnya bersikap tegas. Mau'izah ini adalah peringatan, ini adalah satu perkara yang mesti ditekankan oleh setiap ayah. Dan daripada sini sebenarnya sekiranya kita berjaya, benda tentang la tusyrik billah ini adalah isu kepercayaan, tentang bagaimana kita menanamkan kepercayaan kepada anak kita. Kegagalan kita menanamkan kepercayaan, selain daripada menanamkan kepercayaan, keimanan juga adalah bina kepercayaan. Bina kepercayaan ni maksud saya sampai dia percaya dengan kita. Saya bimbang sekarang ni sekiranya kita tidak berjaya membina keyakinan dan kepercayaan itu terhadap ataupun dalam diri dia, menyebabkan dia lebih percaya dengan kawan dia. Sehingga kan apabila dia ada masalah, dia tidak menceritakan kepada kita, tetapi dia akan cerita kepada kawannya kerana dia lebih percaya kepada kawan dia. Kegagalan kita membina kepercayaan bukan sahaja dari aspek keimanan tu tadi,
tetapi bina kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Saya suka juga mungkin kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Nabi Nuh. Kan kalau kita tengok Nabi Nuh, anak dia tak nak ikut Nabi Nuh. Ini penafsiran saya lah. Saya terfikir juga tadi. Mungkin kerana anaknya telah percaya ataupun kerana dia telah ada sistem kepercayaan dia yang dia merasakan, dia kata sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia tak nak dengar cakap ayah dia, mungkin kerana dia dah ada satu kepercayaan dalam diri dia sehingga menyebabkan dia menolak ayah dia. Yang ni yang kita bimbang. Maknanya sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, perkara yang asas yang kita ambil daripada kisah Luqman ini tadi menunjukkan bagaimana Luqman menekankan konsep tentang satu keimanan, kepercayaan juga. Yang keduanya adalah bina kepercayaan dalam jiwa anak itu tadi sehinggakan mereka boleh percaya ataupun meyakini atas apa yang kita sampaikan. Begitu juga kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni saya kira anak dia, Nabi Ibrahim ni saya kira ayah dia tidak berjaya mewariskan kepercayaan tu kepada anaknya. Sehingga kan Nabi Ibrahim sendiri qala li abihi azara, kan? Nabi Ibrahim tanya ke ayah dia, atattakhiduna asnaman, kenapalah korang ni ambil berhala ni sebagai Tuhan dan sebagainya. Kita tengok ada dua kisah yang terbalik kat sini. Satu, anak tu tadi mempertikaikan ayah sebenarnya dari aspek kepercayaan juga. Yang keduanya sama juga, Nabi Ibrahim pun anak juga kepada ayah dia. Dia mempertikaikan kerana unsur kepercayaan itulah tadi. Maknanya yang tidak ataupun Nabi Ibrahim punya ayah tak berjaya untuk tanamkan dalam jiwa dia. Yang ini dari aspek keimanan tu mungkin juga kita boleh kata perkara ni kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tetapi perkara yang paling penting juga yang kita ambil daripada kisah Luqman ini tadi, bagaimana seorang ayah perlu membina kepercayaan, mengingatkan kepada mereka, ya'izuhu. Satu aspek kepercayaan keimanan, yang kedua bina hubungan keyakinan anak terhadap kita. Allah. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi bercakap tentang apakah kandungan daripada ayat yang ke-13 sebentar tadi, iaitu berkomunikasi tentang kepercayaan kepada Allah, tapi dalam masa sama juga ada kaitan dengan kepercayaan kepada diri yang bercakap, begitu Doktor ya? Ya, dan bercakap tentang topik jangan syirikkan Allah ini, mungkin ada dua perkara lah Doktor ya. Satu ialah macam mana nak menyatakan bercakap, kalau dalam ayat ini dicakap la tusyrik billah, kan, pendek je tu kan, pendek saja, ataupun sambung lagi innasyirka la zulmun azim. Jadi bagaimana komunikasi ayah kepada anak, adakah dia ambil la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim, sadaqallahu azim, dah habis, ataupun sebenarnya ada seni, pasal komunikasi ini satu seni Doktor ya. Kalau boleh Doktor uraikan, bagi contoh kepada ayah-ayah yang ingin mengamalkan ayat ini tetapi kadang-kadang dia tengok pendek sangat ni kan. Adakah baca saja ayat ini dalam solat dah itu komunikasi yang sudah sempurna? Silakan. Baik, ini satu soalan yang menarik kerana penyataan yang disebutkan dalam ayat ni memang sangat ringkas. Betul Ustaz Fazrul. Maknanya kalau kita cakap dengan anak kita jangan syirikkan Allah, dia pun tak faham sebenarnya kan. Sebenarnya jangan syirikkan Allah tu macam mana? Sepatutnya mungkin juga walaupun ringkas perkara ini, tetapi penghuraiannya perlu disampaikan melalui sama ada contoh, perbincangan dengan anak. Sebab anak mungkin dia tak nampak pun perkara tersebut akan membawa kepada syirik. Ayahnya lah yang tahu. Ayahnya lah yang boleh menjelaskan. Yang ni yang pentingnya seorang ayah mempunyai juga pengetahuan sedikit dalam urusan agama. Dia tahu perkara ni tak boleh, dia kena ceritakan ataupun dia kena tampilkan sebagai satu contoh. Dari aspek akidah ni mungkin sukar juga saya nak bagi contoh, tetapi dari aspek yang kedua yang diceritakan dekat bawah tu, taat kepada ibu ayah ataupun perkara-perkara yang lain, perkara ni sebenarnya boleh seorang ayah tu ambil peranan dia, peranan menceritakan, menjelaskan kepada anak. Kalau anak nak sesuatu, ambil makanan, katakan dia nak beli jajan, twisties dan sebagainya, benda-benda macam tu, tanya kepadanya, biasakan tanya kepada dia, yang ni ada tanda halal ke tak, ataupun nanti bila dia dah besar, level yang lebih tinggi sedikit, bila anak tu buat keputusan untuk masuk universiti sekian ataupun sekian, dia tanya kenapa pilih sedemikian. Sekurang-kurangnya ayah tu adalah tempat dia berkomunikasi dan dia percaya kerana dia nak dengar pandangan ayah dia. Saya kira kalau dah dilatih daripada awal,
tanya keputusan anak betul ke macam ni, tanya keputusan anak betul ke macam ni, ditekankan tentang perkara syirik itu juga macam itulah tadi. Maknanya walaupun ringkas tetapi ayah tu boleh tanya dan memperincikan ataupun memberikan penerangan sehingga menyebabkan seorang anak tu dia dah yakin dan dia berpuas hati dengan penerangan oleh ayah dia tu tadi. Baik. Jadi itu panduan bagaimana ayat yang dimaksudkan dalam ayat 13 tadi itu dia punya isi Ustaz ya, tetapi bukan itu je baca begitu saja. Sadaqallahul azim. Ia perlu disampaikan dalam bentuk kadar pemikiran si anak. Betul. Ya, dengan contoh ya, dengan keadaan semasa agar anak itu merasakan relevan tentang akidah dan bukan mengajar-ngajar kepada anak sehingga kan dia rasakan kalau ayah datang ni mestilah kena ceramah kan. Tapi itu bagi ayah yang nak menyampaikan doktor ya. Betul. Ada ayah yang dikata bahawa saya ni ilmu agama tak banyak. Kan dia segan nak bercakap pasal agama, yang dia berani nak bercakap apa khabar ya, dah makan ke belum dan kemudian sekolah belajar apa. Itu saja, ulang, dia tak berani nak bawa kepada topik agama kan, kerana dia rasakan kalau dicakap tentang anak dia kat sekolah agama tu lagi pandai daripada dia. So macam mana tu? Wah, ini satu soalan yang menarik. Kadang-kadang ayah pun inferior kan, sebab dia tengok anak dia masuk sekolah tahfiz macam saudara Fayyad ni, takut nanti ayah dia sendiri rasa inferior nak tanya pun betul. Anak aku lagi terah hafal Quran. Yang ni saya kira sebenarnya benda ni berlaku secara indirect lah. Ada perkara yang kadang-kadang mungkin ayah tu tak boleh. Anak tu mempunyai ilmu tetapi ayahnya ada hikmah. Pada pandangan saya, kerana hikmah ni dengan pengalaman dia. Anak tahu dah perkara tu memang sampai situ saja, tetapi ayah ni tahu apa yang boleh sampai situ, apa yang mungkin tak boleh sampai ke situ. Hikmah ini adalah berdasarkan pengalaman seorang ayah itu sendiri. Saya kira macam tu saja. Mungkin kalau kita tengok anak tu memang mahir dalam bidang agama, tetapi tidak semestinya dia boleh praktikkan secara praktikal kadang-kadang kan. Maknanya penguasaan Quran ada, hadis pun hafal banyak, tetapi dari aspek praktikal ayahnya lebih tahu. Kan, kadang-kadang perkara ni ayah kata ada benda yang kau tak boleh nak sampaikan begini, kalau kau sampaikan begini orang akan tolak. Secara pengalaman ayah begitu kan. Maknanya hikmahnya tu ada pada seorang ayah, kebijaksanaan tu ada pada seorang ayah, walaupun dari aspek keilmuannya ada pada seorang anak. Yang ni ayah kena pandai lah. Maknanya setiap ayah dia tahu dah mana yang boleh pergi, mana yang tak boleh pergi. Kadang-kadang dia tahu anak dia saja tengok bagi anak dia pergi dulu. Kadang-kadang perkara ni adalah perkara yang dia tak boleh ajar anak ni berdasarkan ilmu yang ada dalam kitab, tetapi atas pengalaman dia tu, itu yang paling berharga. Dia boleh tahu dah dan dia boleh cerita dah pada anak dia perkara ni tak boleh, ini berdasarkan pengalaman ayah dan sebagainya. Saya kira itulah indirect lah, maknanya ilmu yang atas pengalaman dia, bukan berdasarkan mungkin ilmu yang dia belajar tu tadi. Baik, terima kasih doktor ya. Jadi itulah kepentingan mengapa ayah tetap juga relevan ya untuk berkomunikasi dengan anak. Mungkin anak dah belajar tinggi dah ya, tetapi ayah boleh sahaja bertanya apa yang dah belajar, yang doktor cakap tadi itu, dan kongsikan pengalaman ayah. Dan ini adalah salah satu daripada cara untuk kita berakhlak, menunjukkan contoh kepada anak, dan ini disampaikan dalam plakat yang tuan-tuan ada ini. Salah satu aspeknya adalah qudwah hasanah ya. Qudwah hasanah, ayah sebagai contoh teladan dengan pengalaman yang luas dalam kehidupan boleh disampaikan, walaupun si anak itu mungkin sudah belajar kitabnya tebal menggunung, tetapi pengalaman yang ada dalam usia ayah mungkin sudah mencecah 30, 40, 50 tahun itu tidak sempat ataupun tidak lagi menyentuh kepada si anak, yang diperlukan agar anak tidak mengulang kesilapan-kesilapan yang boleh dipelajari dengan pengalaman si ayah. Jadi itu adalah ruang untuk kita terus berkomunikasi dan kita terus menguatkan kemahiran ini dalam keluarga agar anak tidak memilih selain ayah dan ibu, doktor ya. Kadang-kadang bila ayah tak lampau kurang sangat bercakap ya, nak bercakap dengan mak pun mak marah, akhirnya anak memilih kawan ataupun orang luar. Sehingga kan nanti bila dia nak kahwin nanti ke keputusan-keputusan besar, nak beli rumah apa sebagainya, dia tanya orang luar, ayah dan ibu akan terasa ya, kerana rupa-rupanya pelaburan komunikasi ini perlu bermula daripada sejak awal lagi. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi ayah yang mencontohi Luqman seperti Nabi Ibrahim, tetap bertanya pendapat walaupun ayah dah confirm ya. Confirm memang ini arahan daripada Allah. Nabi Ibrahim masih lagi berkomunikasi. Kita doa agar kita menjadi ayah yang diberi hidayah. Perkataan-perkataan baik-baik yang kita keluarkan itu adalah perkataan yang menyentuh hati anak, sehingga kan
kita masuk syurga sekeluarga. Di hujung ini kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dipimpin Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sanusi. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hujung-hujung Ramadan ini dan kita berdoa pada Allah terus memimpin kita, ya, dibekalkan kita dengan hidayah pada setiap saat kita diberikan nafas, ya, setiap nafas kita atas hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dipimpin dengan hidayah Allah menuju ke syurga nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi, saudara Fayat bersama pada hari ini, dan kita bertemu lagi pada siri akan datang. Kita di hujung-hujung surah As-Sajdah dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia, azab dan siksa khabar benar nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa.